اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Siapa pun tidak akan melihat harimau berkenaan tercangkung di situ kalau sekadar melintas di tengah halaman. Lainlah kalau benar-benar terasa hubungan erat dengan pawang midin, nescaya harimau tersebut akan menjelma. Tahu sangat anda jiman, harimau jelmaan itu tidak akan mengganggu, asal sahaja jangan cuba menganiaya keluarga pawang midin. Bagaimana pawang midin mahu memberitahu isterinya Umi Rahmah mengenai moyangnya Aki Mak Asih yang mengalami kejadian selepas kematian ayahnya iaitu Pak Mualim. Sejak bertahun-tahun ayahnya menjadi guru mengaji guru mengaji Al-Quran. Memang Aki Mak Asih ni belajar di surau ayahnya. Apabila belajar pondok pun, Aki Mak Asih tetap mengajar di surau berkenaan setelah habis mengaji. Tidak lama selepas Aki Mak Asih balik mengaji pondok inilah, ayahnya meninggal dunia. Seminggu selepas Pak Mualim meninggal dunia, mereka yang mahu berjemaah maghrib di surau terkejut melihat seekor harimau beratip di anjung surau tempat Mualim sering duduk. Ni boleh rujuk balik, ada episod yang sebelum ni telah saya bacakan ya. Apabila diberitahu kepada Aki Mak Asih, segeralah dia naik ke surau. Lantas sahaja, dia menepuk-nepuk bahu harimau tersebut. Perlahan-lahan harimau itu mendongak Aki Mak Asih dengan air mata yang tergenang. Orang semua takut. Eloklah, ayah jangan datang ke sini lagi. Aki Mak Asih semacam memujuk. Kemudian memimpin harimau itu turun dari surau. Terus sahaja Aki Mak Asih iringkan harimau berkenaan berjalan menuju ke pinggir hutan. Di situ, dia meminta harimau tersebut tidak lagi mengganggu dengan naik ke surau. Sekalipun tidak mengganggu sesiapa pun, tetapi sudah tentu mereka yang terserempak akan gementar tidak keruan. Lainlah Aki Mak Asih tidak dapat mengelak lagi setelah diberitahu oleh ayahnya mengenai keturunan mereka semenjak datang dari Payakumbuh. Sengaja Pak Mualim meninggalkan kampung halaman semata-mata mahu memisahkan dirinya daripada amalan nenek moyangnya. Dia sendiri mengakui di hadapan Aki Mak Asih, sekiranya gangguan saka itu terus juga menjelma, memang dia tidak akan berupaya mahu membuangnya. Selepas kematian ayahnya, kecewa juga Aki Mak Asih disebabkan jelmaan harimau itu tidak juga dapat dielakkan. Tatkala harimau itu beratip di atas surau, memang lenggoknya sama dengan lenggok Pak Mualim. Apabila dia tunduk membongkok dari belakang, mereka yang mahu berjemaah melihat seolah-olah Pak Mualim yang membongkok tunduk di situ. Setelah dibawa oleh Aki Mak Asih ke pinggir hutan, malamnya Aki Mak Asih bermimpi yang ayahnya kecewa disebabkan dihalau oleh anaknya sendiri. Dalam kekecewaan itu, dia meminta Aki Mak Asih menepung tawar busut yang tumbuh di kawasan suraunya. Sewaktu Aki Mak Asih menjengah keesokan paginya, memang dia melihat busut sebesar buah kelapa tumbuh di sebelah darat surau. Sebaik sahaja ditepung tawar oleh Aki Mak Asih, busut berkenaan membesar sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan tersergam sampai sebesar tempayan beras yang tertangkup. Memang semua kejadian tersebut diberitahu oleh Pawang Midin kepada Andak Jiman. Tahu sangat Pawang Midin kejadian yang berlaku kepada moyangnya Aki Mak Asih bertahun-tahun sebelum itu apabila jelmaan harimau terjonggok di tengah surau. Tidak terniat di hatinya mahu mengalau ayahnya Pak Mualim kalau orang tua itu sama seperti sebelum dia meninggal dunia. Manalah sama lagi dunia mereka kerana di hadapannya bukanlah Pak Mualim tetapi harimau jelmaan semata-mata. Udah minta sangat, Ustaz tolong buangkanlah saka ni. Tersengguk-sengguk Uda Sainah menangis di hadapan saya apabila kenangkan kejadian yang diberitahu oleh datuknya Pawang Midin. Sayu benar hati Uda Sainah disebabkan nasib yang menimpa Pak Mualim. Setelah kematian Pawang Midin, datuk sebelah emaknya iaitu Lebay Kimin sendiri mengakui jelmaan demikian pernah menimpa keluarganya semasa di Sumatera. Lebay Kimin ingatkan kejadian yang menimpa bapa saudaranya itu yang lama belajar dengan Malim Semanih di madrasah.
Tatkala Malim Semanih tengah sakit tenat, dia sudah bisikkan kepada Mak Tobek supaya bacakan Yasin 3 senja berturut-turut di atas kuburnya. Tetapi Mak Tobek bacakan Yasin pada senja hari dikebumikan Malim Semanih saja. Senja kedua, hatinya mula diganggu perasaan ingin tahu kenapa gurunya berpesan demikian. Sengaja Mak Tobek bersembunyi dengan memanjat pokok berhampiran kubur gurunya Malim Semanih. Hingga tengah malam, dia menunggu. Tiba-tiba, Mak Tobek melihat seekor harimau menghambur ke atas kubur berkenaan. Melingas-lingas mata harimau berkenaan memerhati sekeliling seolah-olah bimbang di jengah manusia. Kemudian binatang itu tercangkung di atas kubur, seolah-olah tengah beratip di atas surau. Lama harimau itu terlenggok-lenggok beratip. Dia menghambur 7 kali dari hujung kaki ke hulu kepala kubur. Selepas itu dia melangkah dari kiri ke kanan pula, diulangi 7 kali juga. Setelah melompat mengikut bilangan 7 kali, tidak bertangguh, harimau itu menggali pada bahagian kepala kubur. Ia mengorek tanah kubur, sama macam anjing mengorek tercium bangkai. Sebaik saja dikorek, ia menyusupkan kepala masuk ke dalam lubang kubur. Lama dia menyusup sampai habis seluruh badan. Kemudian dia naik balik ke atas dengan berundur punggungnya naik dahulu ke permukaan tanah. Apabila ia naik ke atas, mulutnya menggonggong mayat dari kubur Malim Semanih. Dikoyak-koyakkannya lah kain kafan itu sampai tersembul mayat itu keluar. Aku punya bahasa, maaf, saya punya bahasa dah lintang pukang dah jadi ni. Sewaktu harimau itu mengirai-ngirai kain kafan, Mak Tobek nampak seekor anak harimau keluar dalam keadaan yang lemah. Segera dijilat-jilat oleh harimau tersebut. Sampailah tenaganya gagah bergerak. Menjelang subuh, anak harimau yang ditarik keluar dari kubur Malim Semanih itu mampu berjalan. Dia bukan Semanih ni. Dari kubur Malim Semanih ya. Semanih. Dia ada letak koma ke sini, keliru sikit. Saya ulang balik. Menjelang subuh, anak harimau yang ditarik keluar dari kubur Malim Semanih itu mampu berjalan sendiri. Dalam kesamaran subuh itu, harimau besar itu menghambur ke dalam belukar, diekori oleh anak harimau berkenaan. Seminggu selepas itu, penduduk-penduduk kampung terserempak harimau tercangkung di tengah madrasah Malim Semanih. Disebabkan malu dengan kejadian itulah, Mak Tobek melarikan diri dari kampung halamannya. Bimbang sangat dia kalau kawan-kawan menuduh dia sengaja membiarkan gurunya Malim Semanih menerima nasib demikian. Kalau dia mematuhi perintah Malim Semanih supaya bacakan Yasin 3 senja berturut-turut, boleh jadi nasib malang itu tidak menimpa gurunya. Sebab itu Mak Tobek tidak mahu jejakkan lagi kaki balik ke kampung halamannya. Dia tidak tergamak menatap muka kawan-kawannya setelah kejadian tersebut. Memang Lebah Kimin tahu kejadian yang dialami oleh bapa saudaranya Mak Tobek itu. Tetapi selepas kematian Pak Wamidin, tidak pula Lebah Kimin diberitahu jelmaan harimau balik ke rumahnya. Mungkin Pawang Midin tu tak sama dengan Malim Semanih, ujar Uda Sainah mengesat pelupuk matanya. Cubalah Ustaz, buangkanlah saka tu. Cikgu Manir juga tidak sabar lagi mahu membebaskan emaknya kalau benar diganggu saka yang turun-temurun. Selepas Andak Jiman meninggal, memang busuk tu tak ditepung tawar lagi. Keluh Uda Sainah mengurut-ngurut dadanya disebabkan sesak nafas semakin menusuk dada. Kalau ditepung tawar, sakit sama mak ni boleh sembuh ke? Maimun mencelah lantas mengerling suaminya. Tak cuba mana nak tahu. Lantas saja Uda Sainah menyahut tidak bertangguh. Seingat-ingatnya sewaktu arwah suaminya, iaitu Andak Jiman, mematuhi petua yang dipesankan oleh arwah datuknya Pawang Midin, memang dia tidak pernah mengalami sakit lelah. Sekiranya terasa lelah sedikit saja, dia akan menyuruh Ludin Cogok untuk masuk ke hutan mencari daun telinga beruk. Asal sahaja diteguk air dalam daun telinga beruk itu, nescaya penyakit lelahnya tidak akan melarat. Tetapi siapalah mahu percaya mengenai petua tersebut, sedangkan anaknya sendiri, iaitu Cikgu Manir, sering kali mengejek. Kadang-kala tersinggung juga dia kalau Cikgu Manir memperkecilkan ayahnya Andak Jiman pasal menepung tawar busut yang tersergam di hujung halaman. Setiap kali Andak Jiman simbahkan air tepung tawar ke busuk berkenaan, tahu sangatlah Uda Sainah, tentu suaminya akan merungut-rungut bagaikan bercakap dengan orang yang terconggok di hadapannya. Memang, Uda Zainah tidak melihat sesiapa pun yang tercegat di situ melayani Andak Jiman bercakap.
Puas juga Uda Sainah memujuk suaminya supaya beritahu siapakah yang dilayannya bercakap tatkala menepung tawar busuk itu. Terangguk-angguk kepala Andak Jiman bagaikan menahan sebab di dada. Sukar sangat dia mahu menerangkan kepada Uda Sainah yang tidak nampak apa-apa pun ketika itu. Disebabkan beberapa kali Uda Sainah mendesak, terpaksa jugalah dia beritahu mengenai Pak Mualim yang tercangkung di atas busut berkenaan. Jelmaan Pak Mualim seolah-olah memuji Pak Muhyiddin yang sanggup menepung tawar setelah ayahnya sebelum itu biarkan sahaja tidak terjaga. Pak Mualim merasakan dirinya kepanasan disebabkan tidak disimbah air tepung tawar. Lama-kelamaan, Pak Mualim menjadi lemah hingga tidak mampu menghalang jelmaan harimau yang mengganggu keluarganya. Dia melihat sendiri jelmaan harimau meresap siapa sahaja keturunannya hingga menanggung sakit yang berterusan. Satu demi satu keturunannya dihinggapi penyakit hilang ingatan, lumpuh ataupun sesak nafas akibat diresapi jelmaan harimau berkenaan. Pak Mualim sekadar mematikan sahaja nasib menimpa keturunannya disebabkan tenaganya yang lemah tidak mampu menghalang. Setelah Pak Muhyiddin menepung tawar semula busuk tersebut, tiba-tiba sahaja tenaga Pak Mualim gagah semula. Dia bingkas melawan kalau jelmaan harimau mahu mengganggu keturunannya. Asal saja jelmaan harimau mahu merasuk, dia akan berdiri gagah memberi amaran. Sekaligus jelmaan harimau itu akan tunduk menuruti perintah Pak Mualim sampai bila-bila pun. Tentu Pak Muhyiddin sukar mahu memberitahu keluarganya mengenai jelmaan Pak Mualim yang terconggok di atas busur. Dia tidak akan beritahu rahsia keturunannya sejak Pak Mualim itu semata-mata mahu menjaga hati keluarga. Biarlah dia sendiri yang menanggung beban kegelisahan akibat amalan yang diamalkan oleh nenek moyangnya sebelum itu. Memang Andak Jiman yang banyak mengetahui rahsia Pak Muhyiddin. Dia juga tetap merahsiakan segala yang dialaminya semasa menepung tawar busuk tersebut. Kalau tidak disebabkan Uda Sainah mendesak sampai menutup mata rapat-rapat pun, Andak Jiman tetap pegang rahsia tersebut kukuh-kukuh. Andak Jiman memang nampak jelmaan Pak Mualim di atas busuk tu. Tutur Uda Sainah mengeluh pendek seolah-olah terbayang di ruang matanya. Andak Jiman tercegat di sisi busuk yang tersegam. Ayah pun sama juga dengan Tok Midin, sahut Cikgu Manir, disebabkan ayahnya memang berguru amalan kebatinan dengan moyangnya Pawang Midin. Lainlah datuknya Ulung Semail memang tak peduli sangat dengan busuk yang seringkali ditepung tawar itu. Kadangkala di atas busuk itu Ulung Semail letakkan buluh belebas yang dipikul dari beca. Sengaja disandarkannya buluh belebas berkenaan di situ. Sekali-sekala di alas busuk itu pula Ulung Semail tercangkung melepaskan penat. Di sini dia tulis melepaskai penal. Jadi saya rasa tercangkung melepaskan penat lah, saya betulkan ya. Marah juga ayahnya Pak Muhyiddin dengan sikap Ulung Semail seolah-olah biadab dengan keturunan masa lalu. Pak Muhyiddin tetap menganggap busuk berkenaan sebagai tanda tapak tanah yang mereka diami diwarisi semenjak Pak Mualim. Duduk tercangkung di atas alas busuk itu samalah macam duduk tercangkung di atas kepala Pak Mualim, sekalipun mereka tidak pernah menatap muka nenek moyangnya. Selepas ayah kamu, memang tak ada lagi siapa yang jaga saka tu. Gerutu Andak Sainah tidak harapkan anak cucunya mahu menepung tawar busuk tersebut sama macam arwah suaminya iaitu Andak Jiman. Nak harapkan Ludin Cogok sudah tentulah tak sama dengan anak Andak Jiman. Manalah Ludin Cogok amalkan mandi air 7 jeram tatkala remang senja meranduk masuk ke hutan. Dia tidak boleh membawa timba mencedok air jiruskan ke kepala. Ludin Cogok mesti cari 7 helai daun keladi untuk cedok air yang menjunam di celah jeram batu. Amboi, susah betul dia punya jalan ya. Nak ni merata nak cari tu. Masakan Ludin Cogok sanggup berlari mendaki bukit 7 kali turun naik dari kaki sampai ke puncak. Kalau termengah-mengah pun mesti tahan diuji berlari mendaki bukit di tengah kegelapan malam. Ini kalau abang-abang UTK, abang-abang komando, marah ni. Bukan kaling-kaling ni, naik turun 7 kali. Selepas itu, Andak Jiman akan bekalkan rotan segar panjang sehasta sebelum masuk ke hutan tatkala remang senja mengepak. Ludin Cogok akan berdepan dengan harimau panjang 7 kaki yang tercongol dari sebalik belukar sebaik sahaja jejak kaki masuk ke pinggir hutan. Ludin Cogok mesti menempuhi ujian demikian gertir sebelum dibenarkan menepung tawar busuk peninggalan di tanah pusaka mereka.
Kalau anak cucu Pak Muhyiddin tidak sanggup menempuh ujian tersebut, masakan Uludin Cogok mahu pula bersusah payah. Mana lalu Udin Cogok tahu mengenai Pak Mualim yang menderita hingga diganggu jelmaan harimau sekiranya busuk tersebut dibiarkan tidak ditepung tawar. Macam mana pandangan Ustaz ya? Maimun memandang saya disebabkan saya tidak bersuara apa-apa setelah Uda Sainah meluahkan perasaan yang terbuku di hatinya. Sebenarnya, saya pun tak tahu macam mana nak buat. Beritahu saya mengakui tidak tahu bagaimana mahu membantu Uda Sainah. Udah harapkan Ustaz lah je sekarang ni. Desak Uda Sainah semakin bimbang kerana tidak ada siapa lagi diharapkan mahu menepung tawar busuk berkenaan seperti yang diamalkan oleh Pak Wamidin. Saya ni tak pernah ubati penyakit macam ni. Jelas saya semakin serba salah. Namun saya dapat mengagak yang Uda Sainah memang tidak rela lagi membiarkan kampung halamannya dikuasai oleh jelmaan harimau berkenaan. Tetapi bukanlah mudah mahu pisahkan dirinya dari saka yang sudah lama meresap dalam dirinya. Tentu Uda Sainah sendiri perlu tambahkan semangat untuk bangun tengah malam tunaikan solat tahajud. Kalau Uda Sainah sendiri tidak berdoa, masakan orang lain boleh membantunya jauhkan diri dari saka berkenaan. Sejak turun-temurun, saka tersebut tidak dinyahkan. Tentulah berterusan ianya merasuk siapa sahaja keturunan mereka. Apalagi Pak Muhyiddin yang sanggup mengamalkan semula setelah ayahnya tidak pedulikan lagi saka tersebut. Tetapi Pak Muhyiddin tidak tergamak melihat kakaknya lumpuh tidak semena-mena setelah mengidap demam panas yang berhari-hari. Emak saudaranya pula menjadi nanar selepas kepalanya disengat tebuan tanah. Sepupunya pula mengidap sakit lelah bertahun-tahun sampai badannya pun kurus melidi. Sejak itu, Pak Wamidin terpaksa juga mengamalkan semula amalan yang diturunkan semenjak Pak Mualim. Biarlah dia menanggung beban di cengkam saka, asal saja keluarganya tidak diganggu penyakit ganjil demikian. Tentu siapa pun tidak tahu mengenai pengorbanan Pak Wamidin yang sanggup jadikan dirinya benteng semata-mata menghalang saka harimau itu mengganggu. Saya sekadar berdoa sahaja semata-mata mahu tenteramkan perasaan Uda Sainah yang terlalu mengharapkan saya membantunya. Setelah membacakan Al-Fatihah 3 kali dengan menyuruh dia meletakkan tapak tangan ke dada kiri, saya hembus ke ubun-ubun Uda Sainah dengan membacakan 7 ayat terakhir dari surah Yasin diikuti dengan ayatul kursi. Kemudian saya bacakan. Di sini saya bacakan ayatnya. Kalau saya silap, minta sahabat-sahabat, abang-abang, pakcik-pakcik, tolong betulkan dalam komen. Saya masih lagi belajar. Baik, saya bacakan. Allahumma sakana fil laili wan nahari ma huwa samiul alim thumma sawwahu wa nafakha fihi min rahini wa ja'alana lakumus sama wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Habis saja saya bacakan doa, Uda Sainah menekuk mukanya lantas menangis hibah. Sengaja saya tidak layani Uda Sainah menangis tersengguk-sengguk ketika itu. Saya biarkan dia menangis sepuas-puasnya untuk meluahkan rasa sebal yang mendongkol. Tidak perlu lagi dicari punca yang menyebabkan dia diganggu lelah sejak beberapa bulan sebelum itu. Kerana Uda Sainah sendiri mengakui memang saka keturunan merasuk semenjak kematian suaminya iaitu Andak Jiman. Lama juga saya biarkan Uda Sainah menangis. Terasa pula saya seolah-olah tercegat di kaki sebuah bukit dalam kegelapan malam. Sekaligus pula saya melihat Uda Sainah berlari kencang ulang-alik dari kaki ke puncak bukit akibat dikejar harimau garang yang menghambat di belakangnya. Memang tercungak-cungak Uda Sainah berlari mendaki bukit dengan mengerah seluruh tenaga. Kemudian berlari kencang pula menuruni bukit hingga berguling tidak bertampan. Tersipu-sipu malam Uda Sainah apabila nampak saya berdiri menunggunya di kaki bukit. Sebaik saja bayangan Uda Sainah tersentak berhenti dari berlari ulang-alik mendaki dan menuruni bukit. Lantas saya bacakan. Dekat sini dia tak sebut ayat bersurah mana. Siapa yang tahu boleh komen. Kita kongsi sama-sama. Saya cuba bacakan. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musammam inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Bantu guys dalam komen surah mana ni. Sekaligus angin kencang bertiup hingga pokok-pokok di kawasan bukit tersebut terbongkar akar tidak bertahan. Beberapa ekor harimau bertempiaran lari menyelamatkan diri apabila pokok-pokok kayu jatuh jongkang kalang. Kemana saja harimau berkenaan bercempera mahu menyusupkan diri, sudah tentu kayu jatuh jongkang kalang itu akan menimpanya. Harimau yang ditimpa pokok-pokok kayu jatuh jongkang kalang akan terkial-kial bingkas bangun sekali kepala remuk dihempap pokok besar. Dengan kepalanya yang penyek, harimau-harimau tersebut tetap berlari terhuyung-hayang di tengah ribut kencang, terus juga bertiup keras. Apabila kayu jatuh jongkang kalang, saya melihat di tengah belukar berkenaan tersergam busuk sebesar tempayan beras, sama seperti yang saya lihat di hujung halaman rumah Uda Sainah. Nampaknya awak nak mencabar. Tiba-tiba saja saya dijerkah lembaga besar yang bercekak pinggang di atas busur. Saya tak menyaut. Saya membacakan ayatul kursi diulangi sampai 113 kali, menyebabkan tubuh lembaga tersebut terkopak. Sekaligus pula busuk tempat dia berpijak ikut sama terpokah hingga meleleh air merah laksana darah pekat. Terjerit-jerit lembaga besar dengan kepala seperti tempayan beras itu, tatkala petir berdentang menerjah ke tubuhnya. Janganlah kamu nak perdayakan keturunan Pak Mualim. Bentak saya memberi amaran supaya lembaga berkenaan tidak mencari kesempatan daripada amalan Pak Mualim. Memang keletihan Uda Sainah, sebaik saja saya habis berdoa. Cikgu Manil juga mengakui yang emaknya meracau tidak menentu. Setelah Uda Sainah merasa penyakitnya tidak lagi mengganggu, tidak bertangguh dia mendesak Cikgu Manil menghantarnya balik. Semasa balik ke kampung, terkejut juga Uda Sainah kerana Ludin Cogok beritahu yang busuk di hujung halaman rumahnya terpokah tidak bersebab.